Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak kongsikan sikit bagaimana cara saya buat video yang bertukar tajuk secara automatik ni, dan cerita sikit tentang programming, dan cerita sikit tentang pandai buat satu bot, multipurpose bot yang saya buat di platform Telegram, untuk aplikasi Telegram. So, pertama sekali tentang video YouTube ni, YouTube dia tak akan refresh dia punya total view ataupun jumlah tontonan tu secara real time. So maksudnya kalau kita refresh video ni banyak kali pun, dia mungkin ada gap dalam mungkin berapa saat atau berapa minit baru dia akan update total view tu. So kalau anda refresh video ni banyak kali tu pun, mungkin total view tu tak berubah secara real time lah. Pertama sekali, inspirasi untuk buat video ni, saya dah tengok video daripada YouTuber nama dia Tom Scott. Dia pun buat video lebih kurang macam ni juga. Okey, bagaimana saya buat video yang betul tajuk secara automatik ni pula? Caranya ialah saya guna YouTube Data API. YouTube memang dah sediakan satu platform untuk developer guna. Kita boleh access data dan update data YouTube secara programming menggunakan coding. So kita tak perlu macam kita masuk ke YouTube Studio, edit title dan klik save. Tak perlu buat macam tu lah. Kita just perlu kita type coding, kita hantar request code tu dekat YouTube, dan YouTube akan buatlah apa yang kita request tu. Apa yang berlaku dalam code tu ialah, pertama sekali saya akan request minta dekat server YouTube berapa total bilangan sekarang, video total view video sekarang, dan saya simpan. Kemudian hantar lagi request dan minta berapa total view yang semasa. Kalau tak ada perubahan, tak apa. Kalau ada perubahan, saya akan hantar request dekat server YouTube supaya update title video tu dengan bersama dengan jumlah view yang terbaru tu lah. So semua ni berlaku secara programming, dan di kod tu pun saya setkan supaya jalan secara automatik. So dia akan sentiasa berjalan lah. Istilah yang penting kat sini ialah API ataupun Application Programming Interface. API ni dia macam cara komunikasi antara coding dengan server tertentu lah. So kalau macam kita bina mobile apps ke, ataupun kita guna bot ke, ataupun kita bina macam web service ke. So API ni memudahkan kod kita berinteraksi dengan di antara server ataupun device lah. Okey, bercakap pasal API pula, saya nak kongsikan cerita macam mana saya mula buat Pandaybot. Kalau yang belum pernah guna Pandaybot, boleh cuba di Telegram, aplikasi Telegram, dan search Pandaybot. Dia multi-purpose bot, macam nak check waktu solat, check tracking post laju, CityLink apa semua tu. So Pandaybot ni mula dia, fungsi pertama dia, saya communicate dengan server SimSimi. SimSimi ni aplikasi ataupun chatbot untuk kita sembang-sembang kosong sambil-sambil. Saya ambil dia punya API dan masukkan ke dalam Pandaybot lah. Jadi bila orang dah start guna, dan user base Pandaybot pun dah makin ramai. Kawan office saya dia ada jual-jual barang, dan kawan-kawan dia pun ada berniaga. Waktu tu problem dengan nak check tracking post laju ialah website post laju sangat slow, dan kalau kita pakai internet, kalau time data kita sambungan internet kita, data kita slow kan, line internet slow. So nak check pun lambat lah. So dia tanya saya, boleh tak dekat Pandaybot ni tambah fungsi untuk check tracking post laju. So saya pun cuba buat tambah. Waktu tu guna web scraping, saya sedut result daripada website post laju dan proses sikit dan hantar ke user Pandaybot lah. So waktu tu pun agak lambat lah proses dia. Jadi lepas saya dah add fungsi post laju dan beberapa tracking untuk query yang lain, tiba-tiba user Pandaybot pun bertambah sebab orang suka fungsi tu. Sebab bila kita guna platform chat macam Telegram ni, so jumlah data yang kita guna untuk kita chat tu sangat rendah berbanding kita nak buka laman web post laju, nak load gambar, load image dia, lepas kita nak masuk tracking code, nak tekan search, lepas tu dia load lagi. So semua tu akan makan kita punya data, dan akan berat lah kalau kita pakai internet yang slow. Berbanding dengan chat ni, kita just hantar satu ayat, track post laju, nak tracking code, hantar, dan bot akan reply dengan respon chat text juga. So semua tu akan jimatkan masa dan jimatkan data internet, dan tak gunakan bandwidth yang tinggi, tak perlukan speed internet yang tinggi.
Daripada situ saya dah mula add fungsi-fungsi lain macam fungsi untuk cek waktu solat, saya tambah fungsi untuk waktu tu TNB ada satu apa secret website dia untuk cek bil TNB, so saya sedut result daripada situ juga, guna web scraping juga, so orang boleh semak bil TNB just by masukkan nombor akaun TNB saja. Jadi semua fungsi-fungsi di Pandai Bot ni ada yang guna cara API yang kita cakap tadi, dan ada juga guna cara web scraping, iaitu saya ambil website dia saya extract data tu secara manual guna coding. So fungsi dalam Pandai Bot ni ada yang akan kekal lama dan ada yang saya terpaksa buang bila akses kepada data tu dah tak available, dah tak boleh akses lagi. Contohnya macam yang saya buat yang TNB tu kan, saya pakai web scraping, so bila orang search nombor akaun TNB, kita akan dapat result maklumat akaun tu dan bil terakhir dia. Sekarang TNB dah redesign website baru dan dia dah remove dia punya URL untuk semak guna nombor akaun tu. Jadi dia akan effect Pandai-Bot jugalah, sebab Pandai-Bot access page tu, bila page tu dah tak ada, so Pandai-Bot dah tak boleh nak scrape, collect data daripada page tu. So fungsi tu terpaksa dibuang. Sama juga dengan fungsi macam semak status mengundi SPR. Macam dulu dia buat basic punya laman web saja. So kita key in kita punya nombor IC dan kita search, kita akan dapat maklumat tempat mengundi, maklumat lokaliti apa semua kan. So waktu tu saya pun buat scrape page tu supaya kita bila user boleh search dan dapat maklumat tu tanpa perlu buka website SPR untuk load semua lambat kan. Bila SPR dah ubah page tu, dia dah ubah design dan dia tambah macam captcha ke. Bila fungsi tu ada, dia akan gagalkan kod Pandai-Bot tu lah. So Pandai-Bot nak access, dia kena ada verify captcha lah ataupun dia punya design page dia dah berubah. So kod Pandai-Bot nak baca page tu dan gagal. So kalau fungsi-fungsi macam tu dia takkan kekal lama dalam Pandai-Bot lah, saya terpaksa buang. Antara fungsi yang boleh kekal lama kalau kita macam fungsi tracking courier sekarang kebanyakannya saya pakai API. So kalau API tu gagal, dia akan gagal lah. Tapi selagi link API, URL API yang saya tumpang tu masih berfungsi, selagi tu fungsi dalam Pandai-Bot akan berfungsi lah. Ada juga fungsi Pandai-Bot yang saya gunakan database sendiri, simpan dekat local database server. Jadi akses lebih cepat dan data tu boleh berkekalan lah dalam Pandai-Bot tu. Contohnya macam koleksi pick up line, koleksi teka-teki, apa lagi, quote. Dan sekarang waktu solat pun saya simpan dekat server Pandai-Bot. Jadi bila user request, akses tu cepat dan tak perlu lagi guna API dan tak perlu communicate dengan server luar lah. Jadi kemungkinan untuk fungsi tu gagal sangat rendah lah sebab dia memang dalam server Pandai-Bot tu sendiri. Jadi berbalik kepada tentang video YouTube ni, bila kod saya dah gagal berfungsi, sama ada macam API tu, kod tu dah gagal communicate dengan API ataupun YouTube dah buat perubahan API sikit, saya pun dah server saya tak renew ke. So dekat situ kod saya akan dah stop berfungsi dan title video ni akan lari dan berbeza jauh lah dengan total view yang sekarang ni. Saya rasa setakat ni dulu perkongsian dalam video ni. Asalnya sekarang anda dah boleh refresh video ni, tengok dah berubah ke belum total view tu. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.